Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akrim Maswa dengan NIM 120103151057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul nouns. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nouns, bentuk-bentuk nouns, dan fungsi dari nouns. Yang pertama ialah pengertian nouns. Nouns adalah kata benda dalam bahasa Indonesia, merupakan dari bagian parts of speech yang sangat penting. Karena nouns digunakan untuk menamai semua benda dan konsep yang ada di dunia ini, sehingga meliputi hal-hal fisik dan abstrak. Nouns adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Dengan kata lain, merujuk pada benda fisik atau konsep abstrak. Noun dapat dicontohkan dengan beberapa kata. Yang benda fisik contohnya table, house, and books. Dan konsep abstrak yaitu time, idea, and opinion. Selanjutnya ialah bentuk-bentuk dari nouns. Nouns dibagi atas 4 bentuk. Yang pertama ialah concrete noun, yang kedua ialah abstract noun, yang ketiga ialah countable noun, dan yang keempat ialah uncountable noun. Yang pertama, concrete noun. Concrete noun ialah kata benda yang berwujud. Contohnya Joe, nama orang, book, table, and chair. Example, I am reading book. Artinya saya sedang membaca buku. My car is broken. Kursi saya rusak. Concrete noun dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ialah proper noun. Kata benda yang spesifiknya biasanya ditulis dengan huruf kapital, misalnya tempat, nama orang, institusi, agama, hari, dan bulan. Example, our birthday is on January. Dia ulang tahun pada bulan Januari. Sedangkan concrete noun yang kedua ialah common noun, yaitu kata benda yang sehari-hari kita temui atau yang bersifat umum. Contohnya house, school, and car. Example, I am go to school. Artinya saya pergi ke sekolah. Yang kedua ialah abstract noun, yaitu kebalikan dari concrete noun tadi. Abstract noun ialah kata benda yang tidak berwujud. Contohnya kesenangan, kesedihan, kegembiraan, dan kepintaran. Contohnya example, love is important thing in our life. Cinta itu hal yang penting dalam kehidupan kita. Sedangkan yang ketiga ialah countable noun. Countable noun ialah kata benda yang bisa dihitung, seperti baju, celana, dan lain-lain. Example, this is my shirt. Ini adalah kaosku. Yang keempat ialah uncountable noun. Uncountable noun ini ialah kebalikan dari countable noun, yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung, seperti cinta, air, cahaya, rambut, dan lain-lain. Contohnya is love my life. Contoh yang kedua, your hair so beautiful. Yang selanjutnya ialah fungsi dari nouns. Nouns mempunyai beberapa fungsi, diantaranya 5 fungsi yang utama. Yang pertama ialah subject of verb. Subject of verb, noun biasanya berada di permulaan sebuah kalimat, tepat di depan verb. Saat menjadi subject of verb, noun biasanya didampingi oleh articles a and the, dan bisa juga tidak. Example, Tommy is the best student in our school. Yang kedua ialah fungsi dari nouns, direct atau indirect object. Noun umum menjadi objek dalam sebuah kalimat. Noun bisa menjadi objek langsung dari objek atau direct object, atau bisa menjadi objek tidak langsung atau indirect object. Example yang sebagai direct object, I will take Harry to your house soon. Yang sebagai indirect object yaitu don't call me earlier. Fungsi yang ketiga ialah subject atau object complement. Peran noun sebagai subjek atau objek complement dalam sebuah kalimat. Subject complement adalah sebutan untuk noun yang diucapkan setelah linking verb.
Sedangkan object complement digunakan noun yang muncul setelah direct object. Example sebagai subject complement yaitu Gary becomes a free fighter. Yang sebagai object complement yaitu si Asket used to call her Daniel. Fungsi yang keempat ialah object of proportion. Ialah kata yang digunakan untuk memberi keterangan tempat dan waktu dalam sebuah kalimat. Example, I am shopping on a May market. Fungsi yang kelima ialah modifier noun. Ini ialah fungsi yang terakhir. Dalam bahasa Inggris, modifier berarti kata yang memberi tambahan makna bagi kata lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.